Assalamualaikum Ustaz. Kak Liza buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammimil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustaz, kita masuk tajuk solat tasbih, muka surat 108. Ya, solat tasbih. Ya, silakan Ustaz. Tak apa, kita mula je lah, dah pukul 9, 2 minit dah. Boleh. Saya tak buka video dulu ya, ada sebab-sebab tertentu. Nanti sikit lagi saya buka. Okay, tak apa Ustaz. Boleh je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Masih pada Kak Liza, Kak Syida, Kak Izian, Kak Marlian, Kak Salawati, Kak Dini, Kak Hazati, Kak Nozian, Kak Sarah dan Kak Nasimah, dan insyaAllah kawan-kawan lain yang akan Kak Syida tak ada ni Ustaz. Kak Syida kirim salam Ustaz. Kak Syida pergi UK ke? Pergi hantar anak Kak Syida. Oh, dia pergi sekali ke sana? Kak Syida pergi sekali. Oh, dia bukan hantar Risau anak perempuan. Dia bukan hantar kat KLIA je. Kak Syida kirim salam Ustaz. Ingat dia pergi hantar KLIA je. Baiklah, dunia Islam berduka cita ya, dengan kematian semalam Syekh Al-Imam Al-Wasatiyah, Profesor Dr. Syekh Yusuf Amtullah Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Saya tak dapat nak cerita macam mana dia punya besarnya sumbangan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ni, sehingga kan ada pengkaji daripada barat menggelarkan beliau sebagai global mufti. Seolah-olah nak kata tak adalah mana-mana pelosok umat Islam di seluruh dunia ni, melainkan kalau bincang tentang hal ehwal agama Islam, ilmu-ilmu Islam, pasti akan ada yang rujuk dan juga apa nama yang guna ataupun rujuk karya-karya pemikiran dan kita katakan buah fikiran, karya-karya pandangan dan juga fatwa-fatwa beliau rahimahullah taala. Beliau meninggal pada umur 96 tahun. Karya saya tak tahu banyak mana, barangkali hampir 100 ataupun lebih 120 130 karya. Dan saya melihat beliau Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ni sama ataupun lebih kuranglah dia punya kedudukan ataupun dia punya pengaruh pada diri saya bagaimana Profesor Dr. Hamka ataupun Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dan antara benda yang paling menarik sekali Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ini, dia mengajarkan kita manhaj wasatiyah. Wasatiyah dengan makna bukanlah 50-50. Ia selalu difahami untuk urusan dunia 50%, untuk urusan akhirat 50%. Tidak. Wasatiyah dengan makna khiyarul adl, yang kebaikan yang terbaik. Sebagai contoh, untuk dunia effortnya 100%, untuk akhirat effortnya 100%. Barulah wasatiyah. Bukan bermaksud dibahagikan 60, 40, 50, 50. Tidak, itu tak betul. Yang dimaksudkan dengan wasatiyah yang hakiki berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah adalah
untuk dunia 100%, untuk akhirat 100%. Itulah yang dinamakan sebagai wasatiyah fil Islam. Dan beliau mendatangkan 30 ciri-ciri fikrah wasatiyah, pemikiran wasatiyah dalam karya beliau yang kemudian beliau syarahkan, yang saya sendiri terlibat dengan Multaqa Asatizah dan Du'at yang digagaskan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman lebih kurang 10 tahun yang dahulu, memang untuk menjunjung ataupun menyebarkan manhaj wasatiyah itu. Jadi beliau meninggal dalam keadaan yang wallahu a'lam. Dan menariknya jenazah beliau disolatkan di Masjid Muhammad bin Abdul Wahab di Qatar. Tu siapa yang tak suka tu. Jadi itulah sikit. Baik, baliklah pada pengajian kita ni. Jadi Syekh meninggalkan terlalu banyak karya yang menjadi rujukan. Saya tak pernah jumpa lah tulisan-tulisan tentang fiqh apa semua, melainkan ada rujuk karya beliau. Termasuk tisi PhD saya ke, tisi kawan-kawan saya ke, buku-buku mereka ke, mesti akan rujuk Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau menulis dalam bidang akidah, beliau menulis dalam bidang fiqh, dalam maqasidus syariah, dalam sejarah, dalam hadis, hampir semua bidang lah. Begitu kan. Dan beliau menulis untuk menyelesaikan masalah ummah. Bukannya untuk meluaskan lagi jurang, tapi untuk menyelesaikan, untuk memberikan cara penyelesaian. Ini yang kita katakan ulama ummah. Ulama ummah yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Ta'ala ampunkan beliau. Semoga Allah Ta'ala terima segala amal soleh beliau. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat beliau di sisi para salihin, para siddiqin, para ulama dan seumpamanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik. Dalam solat tasbih. Perbincangan kita malam ini berkaitan dengan solat tasbih. Kenapa dengan solat tasbih ni? Kerana di sana ada amalan, ya. Ada amalan biasanya pada malam-malam tertentu, iaitu antara lain saya pernah terlibat dulu malam hari raya sebagai contoh. Jadi bila malam hari raya Ramadan ataupun raya puasa ni, Aidil Fitri, pada malam akhir itu kita sudah tak solat tarawih, maka bahagian tempat ataupun saya pernahlah terlibat dulu, dia menganjurkan untuk solat tasbih. Ataupun pada malam-malam akhir, 10 malam akhir untuk nak kejar Lailatul Qadar itu, maka ada surah masjid yang anjurkan untuk solat tasbih. Baik. Tapi di sana ada juga pandangan yang mengatakan sebenarnya solat tasbih ini tak ada ataupun tak kuat. Jadi itulah yang akan dilihat pada malam ini berdasarkan hadis-hadis yang dikemukakan dan perbincangan yang dikemukakan oleh Dr. Umar Muhammad Noor hafizahullah taala dalam buku beliau ini, insya-Allah. Baik. Soalan yang berbunyi, berlaku perdebatan antara saya dengan seorang sahabat berkenaan dengan hukum solat tasbih. Mohon Ustaz, katanya, jelaskan status hadis berkenaan dengan solat tasbih ini. Adakah ia sahih? Disandarkan pada satu hadis ataupun beberapa hadis yang kemudian nak diketahui ada orang kritik, ada ulama kritik kedudukan ataupun status hadis tersebut. Baik. Jawapan daripada guru kami hafizahullah Dr. Umar Muhammad Noor, dia kata hadis berkenaan dengan solat tasbih diriwayatkan menerusi beberapa sanad. Kenapa dinamakan solat tasbih? Kerana antara kaifiatnya adalah kita nak habiskan 300 kali tasbih dalam 2 rakaat. Nah, apa tasbihnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, jadi setiap kali gerakan intiqalat, Allahu akbar, tasbih dulu berapa kali. Jadi cukup 300 tu
Kena kira betul-betul lah. Itu antara kaifiyat. Jadi soalannya ada ke solat ni? Rasulullah buat ke? Ada ke hadisnya? Kalau ada hadisnya, apa statusnya? Ada seumpama. Baik, cuba kita tengok apa yang dibahaskan dalam ni. Hadis berkenaan dengan solat tasbih diriwayatkan menerusi beberapa sanad. Oh, ada rupanya hadisnya. At the first place, hadisnya maujud. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Tapi stage yang kedua, ada step yang kedua apa dia? Apa kedudukan status hadis tersebut? Tu orang mengaji macam kita ni, paling tidaklah yang terdedah dengan perbincangan ini, itulah stage kita. Oh, pertama, okey ada hadis. Kita kata, okeylah ada hadis. Yang kedua, apa status hadis itu? Yang ketiga, kalau hadis itu confirm sahih, confirm hasan, ataupun dhaif ringan, apakah fiqh? Apakah cara beramal dengan hadis itu? Fiqhul hadis, kefahaman terhadap hadis itu. Di situ stage yang ketiga. Baik, katanya di sini, salah satu riwayat, salah satunya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Menerusi Musa bin Abdul Aziz, perawi dia, daripada Hakam bin Aban, daripada Ikrimah, daripada Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, Ya Abbas, ya ammahu, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisalin, idza anta fa'alta dhalika ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa 'amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa 'alaniyatahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok. Artinya hadis ni sebagaimana disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Bahkan hadis ni Rasulullah sebut pada pakcik dia masa pakcik dia hidup lagi, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, dikatakan Rasulullah kata ni, nanti kita akan tengok status hadis ni. Wahai Abbas pakcikku, ammahu. Amma, yakni dalam bahasa Arab, pakciknya apa dia? Ammi, pakcikku. Ammun. Ya Abbas, ya ammahu, wahai Abbas, wahai pakcikku, ala utika, aku ingin memberikan kepadamu, ala amnahuka, sesungguhnya aku ini sangat mencintaimu. Ada, dia kata, dan aku ingin melakukan 10 sifat. Jika engkau melakukannya, aku ingin engkau melakukan 10 sifat, yakni 10 perkara. Jika engkau melakukannya, Allah akan mengampuni dosamu. Dosa apa dia? Baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengajakan, yang kecil maupun yang besar, saghirahu wa kabirahu, yang tersembunyi, sirrahu wa alaniyatahu, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Itu perenggan pertama. 10 khisalin an tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan. Fa idza faraghta min al-qira'ati fi awwal raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan thumma tarka'u فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات. Artinya 10 sifat ialah engkau melaksanakan solat 4 rakaat. Jadi 4 rakaat.
engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan satu surah. Apabila engkau selesai membacanya di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Selepas baca Fatihah, baca surah, baca tasbih tadi sebanyak 15 kali. Kemudian rukuklah dan bacalah doa tersebut 10 kali ketika rukuk. Lepas rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian kemudian sujudlah dan bacalah doa tersebut 10 kali ketika sujud. Kemudian bangkitlah daripada sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian sujudlah. Ya, kali kedua. Dan bacalah 10 kali kemudian. Bangkitlah daripada sujud dan bacalah 10 kali. Itulah 75 kali dalam setiap rakaat. 75 kali dalam setiap rakaat. Jadi 2 rakaat jadi berapa? Tasbihnya 150. 4 rakaat jadi 150, 150, 300. 4 rakaat. Ini istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al. Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Fa in lam taf'al fa fi kulli shahrin marratan. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Fa in lam taf'al fa fi umrika marratan. Dikatakan Rasulullah kata ni, jika engkau sanggup untuk melakukannya 1 kali dalam setiap hari. Lepas kat Allah ni. Kena hari-hari, boleh tahan juga ni. Kemudian dia kata, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukanlah 1 kali seminggu. Berat juga ni. Maka dia kata, jika tidak, maka lakukanlah sebulan sekali. Nah, jika tidak, maka lakukanlah sekali dalam setahun. Jika tidak juga, maka lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu. Saya yakin sebagian besar yang ada sini dah pernah lakukannya. Nah, insya-Allah. Atau secara umumnya. Baik, tengok nota kaki. Riwayat mana hadis? Sunan Abi Daud. Maksudnya sumbernya kuat jugalah. At the first place, Sunan Abi Daud, maka rujukan Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Kita utama hadis. At least kita pernah dengar. Kalau kata Ibnu Khuzaimah, Sunan Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni, itu mungkin kita jangan-jangan dengar. Dah. Sunan Baihaqi ke apa ke begitu-begini, itu mungkin kita jangan-jangan dengar. Tapi bila sebut Sunan Abi Daud, okey. Nombor 1297. Dan Sunan Ibni Majah, okey, 6 kitab besar termasuk 9 kitab besar. Kutubus Tis'ah wa Kutubus Sittah. Nombor 1386. Itu jadi sumbernya ada dalam sumber hadis yang mu'tabar, antara sumber hadis yang utama. At the first place. Baik. Cuba kita tengok nanti. Jadi yang kedua, apa status? Walaupun ada dalam kitab-kitab besar, ternyata dia tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ia masih ada perbincangan sebenarnya. Boleh tengok lagi? Ada perbincangannya lagi. Kata guru kami ini, sanad ini ialah yang paling kuat berkenaan solat tasbih. Yakni matan, teks yang dia bawa ni, daripada Abi Daud dan Ibni Majah, dia kata inilah yang paling kuat. Bermaksud ada beberapa riwayat lain, yang bila dinilai sanadnya, the chain of narrator, maka inilah chain of narrator yang paling kuat. Nah, namun disepakati, apa tu? Lemah. Namun ternyata, dari sudut statusnya, walaupun diriwayatkan oleh Abi Daud, walaupun diriwayatkan oleh Ibni Majah, ternyata kita yakin Imam Abi Daud dan Imam Ibni Majah pun tahu bahawa kedua ini hadis yang lemah dan ada illah, ada illat, ada kecacatan, ada kekurangan yang tersembunyi. Dan
Tapi bagi setengah mereka, setengah kita dah ada dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah. Takkanlah tak sahih. Maka sebab itulah amalan ini agak popular di kalangan masyarakat Melayu Nusantara. Kita pergi mengaji di Arak di apa? Tak ada, tuan-tuan. Saya, wallahu alam, boleh tanyalah kawan-kawan kita yang mengaji, ustaz-ustaz lain yang mengaji di Jordan ke Saudi ke mana begitu-begini. Biasa tak mereka di sana mengamalkan solat tasbih ini? Saya ingat saya tak pernah ada guru-guru saya belajar luar negara sebut. Tapi orang tua-tua kita di kampung, pondok apa semua, memang agak teruja lah. Setahun sekali, khususnya dalam bulan Ramadan, untuk melaksanakan solat sunat tasbih ini pada mereka. Baik. Tapi tak habis lagi perbincangan tu. Tengok dulu. Namun begitu, hadis ini disokong oleh beberapa sanad lain yang juga lemah daripada Anas bin Malik. Dia lemah. Tapi adalah Sunan Abi Daud dan Ibn Majah. Kemudian, ada beberapa hadis lain lagi yang juga lemah. Membawa maksud konten yang lebih kurang sama. Apa yang berlaku? Abu Rafi dan Ibnu Umar, para ulama berbeza pandangan, adakah sanad ini secara keseluruhannya boleh terangkat kepada sahih ataupun tidak. Kerana di sana ada kaedah. Bila hadis dhaif, tiba-tiba ada hadis-hadis lain yang juga dhaif. Jadi banyak riwayat. Kadang-kadang hadis tu boleh naik, jadi dia panggil hasan li ghairih. Dia boleh naik sebab dia kira banyak. Bila banyak riwayat tu hadis lebih kurang sama, dia macam membackup antara satu sama lain lah. Riwayat itu menyokong antara satu. Dia jadi syahid dan mutaba'ah. Dia panggil syahid dan mutaba'ah. Iaitu dia membackup. Jadi hadis tu dalam keadaan tertentu boleh jadi naik sikit taraf, dia panggil hasan li ghairih. Bukan hasan li dzatih, hasan li ghairih. Dia naik jadi hadis yang hasan kerana ada unsur-unsur tadi tu, banyaknya riwayat lemahnya lain. Tetapi dengan syarat lah, ada syarat dia tu. Kebanyakan ahli hadis terdahulu menilai hadis ini tetap lemah. Kata guru kami, tapi ulama-ulama dulu tetap menilai hadis-hadis ini sebagai lemah. Mereka ialah Imam Ahmad sendiri, Al-Imam Tirmizi dan Al-Uqaidi. Berkata At-Tirmizi, diriwayatkan daripada Nabi SAW, lebih daripada satu hadis berkenaan dengan solat tasbih. Namun tiada yang sahih daripadanya. Ni Imam Tirmizi sendiri kata. Jadi dia ni jago hadis. Nah, anak muridnya Imam Bukhari. Baik. Kemudian dia kata lagi, termasuk ahli hadis yang melemahkan hadis ini daripada kalangan mutaakhirin. Mutaakhirin lepas zaman 3 awal abad Hijrah, ya. Ialah Ibnul Arabi Al-Maliki. Ini bukan Ibnu Arabi Akbari, Sufi falsafi tu, ya. Ini Ibnul Arabi, ada alif lam. Alif lam Al-Maliki. Ulama besar mazhab Malik. Ibnul Arabi Al-Maliki. Ibnu Taimiyah dan Al-Mizzi semua jago-jago lah bidang hadis. Ibnu Jauzi melangkah lebih jauh lagi dan menghukumnya sebagai palsu. Ibnu Jauzi ni tersohor sebagai, dia mazhab Hambali, sebagai agak ketat dia punya penilaian hadis. Dia panggil mutasyaddid, ya. Sedikit dia ni grebes sikit lah. Jadi bila dia nilai hadis ni, dia bagi kata putus terus. Nampak-nampak ada masalah, dia backing sikit lah. Dia tegah. Mutasyaddid, dia agak ketat penilaian dia. Kemudiannya, bagaimanapun kebanyakan ahli hadis kemudian menilai hadis ini hasan ataupun sahih. Yang di zaman moden kemudian ni, ramai dah pula kata hadis itu adalah hasan ataupun sahih. Pula antara mereka ialah Abu Musa Al-Madini, Ibnu Salah Al-Ala'i, As-Subqi, As-Suyuti dan lain-lain. Ibnu Salah berkata dalam fatwanya, hadis berkenaan hadis hasan yang boleh dijadikan pegangan dan amalan terutamanya dalam permasalahan ibadah dan keutamaan amal, iaitu fadailul a'mal.
Jadi Ibnu Salah ni ulama usaha hadis juga. Dia kata boleh, hadis ni boleh pakai dalam masalah fadailul a'mal. Dia kata boleh. Sebab dia status hasan. Bukannya dhaif ataupun dhaif jiddan pun. Pula. Sedangkan Ibnu Salah ni, tokoh hadis besar ni. Tapi semua dia baru lagi. Dia zaman kemudian daripada zaman Bukhari, Tirmizi apa semua ni. Dia 500 hijrah ke atas ke begitu. Al-Imam Nawawi rahimahullah memiliki dua pandangan yang bertentangan. Dipanggil tanakut. Dalam bahasa Arab dipanggil tanakut. Seorang ulama dia buat dua statement yang kelihatan bercanggah antara satu sama lain. Jadi biasanya bila begitu, kita akan ambil pandangan dia yang latest. Seolah-olah pandangan dia yang latest itu telah memansuhkan pandangan dia yang awal. Apa yang berlaku? Al-Imam Nawawi memiliki dua pandangan yang bertentangan berkenaan dengan hadis ini. Dalam kitab Al-Adhkar dan Tahzib Al-Asma', kitab Tahzib Al-Asma' ni kitab rijal. Kitab yang menghimpunkan nama-nama perawi hadis. Apa dia kata? Beliau mensahihkannya. Imam Nawawi telah mensahihkan. Dalam kemudiannya, namun dalam kitab Majmu', yakni Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kitab fiqh yang betul-betul kitab fiqh, tadi kitab hadis, Al-Adhkar, kitab hadis berkaitan zikir-zikir. Apa nama Tahzib Al-Asma', kitab perawi, himpunan perawi-perawi. Tetapi dalam kitab dia, kitab fiqh, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, antara rujukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia kata, hadis tu lemah. Tadi dia kata sahih. Ini dia kata lemah. Dan benda tu biasa, tuan-tuan ya. Bagi ulama yang banyak mengarang, sebenarnya biasa saja. Sikit sebanyak ada percanggahan. Dan seumpamanya biasa. Kita yang tak banyak menulis ni pun, status 5 tahun lepas, berbeza dengan status semalam. Dulu boleh, sekarang tak boleh, contoh. Dulu marah, sekarang sokong, contoh. Biasalah. Adalah dia punya, dia panggil perbezaan. Baik, katanya lagi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Berkata dalam kitab Talkhis Al-Habir, yang benar ialah semua jalur riwayatnya lemah. Imam Ibn Hajar mai kata, sebenarnya semua lemah belaka. Pula, Imam Ibn Hajar ni pula ulama besar pula. Ni bukan kaleng-kaleng belaka ni. Bukan ustaz tu, ustaz ni, ustaz serban besar, ustaz serban kecil apa semua ni. Bukan ni. Ini semua insya-Allah wali-wali Allah belaka. Wali-wali Allah, quote and quote, wali-wali dalam ilmu. Bukan wali terbang, wali kuasa apa semua, bukan ni. Ni wali dalam ilmu. Jalan atas hari lah, terbang sana sini. Tidak ni. Ni wali-wali yang meninggalkan khazanah ilmu yang sampai hari ni masih boleh dirujuk, dipakai, dibincangkan, dibahaskan, dan memberi kesan kepada begitu ramai manusia seluruh alam, seluruh dunia ni ada orang Islam, sebagaimana Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ataupun rahimahullah ta'ala. Katanya lagi apa dia? Yang benar ialah semua jalur riwayatnya lemah. Meskipun hadis Ibnu Abbas menghampiri darjah hasan, meskipun dekat dengan darjah hasan, akan tetapi ia syaz, ada lagi sedikit masalah kerana sangat bersendirian pada fardiyah. Kerana sangat bersendirian padanya, yakni fardiyah. Sangat bersendirian, tafarrud. Tafarrud ni seorang-seorang lah, mufrad. Mufrad. Bertafarrud. Fardiyah. Terlalu single-mingle dia. Tidak ada mutaba'ah dan syahid. Tidak ada sokongan-sokongan lain baginya. Juga bentuknya menyalahi bentuk-bentuk solat yang lain. Bahkan secara umum, solat tasbih ni pelik sangat. Cara semayang dia tu, rokok, kemudian baca tasbih, bangkit, baca tasbih pula. Duduk antara dua sujud, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Pelik ni. Tak sama langsung dengan solat-solat lain ni. Ini pandangan daripada siapa ni? Al-Imam
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ulama besar dalam bidang hadis dan mazhab Syafi'i abad ke-8 ke-9. Baik, katanya lagi, saudara dapat melihat sendiri perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan ulama terdahulu demi menentukan kesahihan hadis solat tasbih tersebut. Justru tidak perlu hairan apabila ulama semasa turut berbeza pandangan tentang perkara ini. Rupa-rupanya antara sebab ulama-ulama ni sentiasa berbeza pandangan adalah kerana apa? Kerana cara ataupun kedudukan hadis di sisi mereka. Ulama ni kata sahih, maka dia kata sunnah. Ulama ni kata daif, tak boleh buat tu. Kalau nak buat juga, jangan kata Nabi suruh. Pula. Jadi lagu mana tu? Tinggalkan lebih sunnah lagi. Menurut ulama yang tengok hadis-hadis itu sebagai lemah. Yang kata, yang sahih kata, apa masalahnya? Hadis tu kuat. Banyak dia punya sokongan syawahid mutaba'ah. Apa semua. Kan biasa hadis ni bila banyak daif. Dia boleh naik taraf jadi daif apa nama? Hasan. Pula. Begitulah. Khilaf di kalangan ulama hadis. Baik, kita tengok. Dia punya apa dia? Dia punya, kita katakan sebagai soalan seterusnya. Apa hukum melakukan solat tasbih? Hukumnya lah. Hukum ni kena rujuk ulama fiqh dan usulul fiqh. Maka kata dia, apakah hukum melakukan solat tasbih ini? Juga adakah kita dibenarkan untuk melakukannya secara berjamaah? Boleh ke tidak ni buat ni? Kalau dah khilaf dari sudut hadis ni, boleh ke tak boleh? Boleh buat ni sebenarnya. Kata guru kami yang mulia hafizahullah taala Dr. Umar Muhammad Noor, perbezaan pendapat dalam kajian hadis mengakibatkan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama fiqh. Perbezaan kedudukan hadis menyebabkan perbezaan juga di kalangan ulama fiqh membuat keputusan, membuat hukum. Maka dia kata, bagi kumpulan yang melemahkan hadis ini, maka solat tasbih tidak disunatkan. Jadi kalau ada orang yang mengambil keputusan dia tak nak solat tasbih, kita kata, awak ni tak apa. Awak pakai pandangan ulama-ulama yang melemahkan hadis solat sunat tasbih. Nampak advance lah sikit. Nah, jangan kata dia malah. Sebenarnya dia malah. Tapi kita kata, awak tak apa. Awak memilih pandangan ulama-ulama yang melemahkan hadis solat tasbih. Gitu. Nah, kalau dia marah lah. Jangan kata dia marah. Kak Lina, mutaba'ah maksudnya yang ikut amalan itu syahid tidak? Mutaba'ah dan syahid ni adalah hadis-hadis riwayat lain yang menyokong hadis tadi. Satu hadis yang lemah, tapi ada riwayat-riwayat lain yang boleh dijadikan mutaba'ah dan syahid. Maksud mutaba'ah dan syahid ni samalah lebih kurang, iaitu hadis lain yang menampung, yang boleh Nyokong Ustaz, yang boleh status hadis tak dia lemah tu, boleh. Dia jadi naik sikit. Tapi benda ni banyak digunakan oleh sahabat-sahabat kita daripada aliran itu untuk justify pelbagai hadis dhaif untuk diamalkan. Kita tak setujulah. Dia mudah sangat untuk akad darjat satu hadis. Sebenarnya yang boleh dibuat itu hanya pada hadis-hadis fadailul a'mal. Maksudnya sudah ada hadis sahih. Sudah ada hadis-hadis yang kuat dalam bab itu. Cuma ada satu hadis dalam bab itu yang lemah. Tapi makna hadis teks dia sama dengan yang sahih tadi. Maka dia boleh angkatlah. Sebab dari sudut matan teks hadis tak ada masalah. Cuma dari sudut riwayat, dari sudut dia punya the chain of narrator tu ada perawi yang bermasalah. Maka status hadis itu jadi lemah. Tapi teks dia sama dengan beberapa hadis sahih yang lain. Maka itu dikira hadis tu boleh diterima. Kerana kecacatan itu pada letak itu. Baik. Ya, insya-Allah.
Kadang-kadang dia tak jadi sahih yang betul, dia akan jadi hasan tadi. Dia panggil hasan li ghairi. Hasan ada dua, hasan li dzatih, hasan li ghairi. Hasan li dzatih dia hasan kerana kedudukan dia sendiri. Hasan li ghairi dia jadi hasan kerana ada faktor-faktor lain, iaitu syahid dan mutamaah tadi yang menyokongnya. Teknikal sikit ya. Teknikal sikit. Baik. Masa sujud pula takut terlelap terus. Ya betul Kak Anis. Memang terlelap. Subhanallah walhamdulillah. Senyap. Tengok-tengok imam seorang dia baca. Memang itu pengalaman kita masing-masing lah ya. Ni semua komen ni baguslah. Baik. Tapi saya yakinlah ramai yang pernah ada experience untuk buat. Dan hari ini kita bincang, rupa-rupanya para ulama' apa nama, ada dua kelompok lah yang melihat hadis ni tak sahih ataupun taif, maka mereka tak sunatkan solat yang dinamakan solat tasbih. Tetapi bagaimanapun, ini adalah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama mazhab Hanbali. Mereka tak sunatkan solat sunat tasbih. Tapi nak katanya perbezaan-perbezaan furuk inilah yang kadang-kadang menjadikan orang label-melabel. Contohnya apa dia? Kita ni mazhab Syafi'i lah di Nusantara. Kita baca kunut, kita kuatkan, jaharkan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin tu kita jaharkan. Mazhab Hanafi di India, Pakistan apa semua tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya amin tak kuat. Amin. Dia amin untuk diri dia je. Pula. Jadi cerita siapa dia? Cerita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, sudah meninggal dunia, seorang guru dan ulama yang hebat, belajar di India lama. Dia kata masa mula-mula dia pergi, saya pernah berforum dan juga duduk sepentas dengan dia apa semua, jadi moderator. Dia cerita masa mula-mula dia pergi ke India lah, nak guru di Nahdlatul Ulama tu, Nahdlatul Ulama. Jadi bila sampai geng-geng Malaysia ni sekali lah solat Jumaat di masjid dia. Imam pun bacalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Geng-geng Malaysia baru sampai. Amin. Dia je 4-5 orang ataupun 10 orang tu. Orang lain senyap. Habis solat, semua orang tengok. Confirm mari daripada Malaysia. Confirm mari daripada Malaysia, Indonesia ni. Betul lah. Mazhab Syafi'i. Begitu juga kunut dan seumpamanya. Jadi di sana, di India, mereka yang sengaja untuk jaharkan amin ataupun sengaja baca kunut, kemungkinan mereka lah yang digelar sebagai Wahabi. Sebab apa? Sebab mereka berbeza dengan arus perdana di sana. Sebagaimana di Malaysia, kalau ada orang pilih tak nak baca kunut, ataupun dia pilih untuk baca bismillah sir, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baru baca alhamdulillah, maka itulah ni Wahabi. Jadi kesimpulannya Wahabi ni apa? Wahabi ni beza dengan apa yang saya tahu dan saya amal selama ini, awak Wahabi. Walaupun dia sebenarnya ia termasuk daripada mungkin pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dia tak kira dah. Dia kira awak beza dengan saya. Yang saya tahu yang ni. Kenapa awak ambil yang ni? Masalah. Masalah banyak. Kita pula mengaji lebih sikit ni, naklah amal kadang-kadang tu. Boleh. Amal untuk diri sendiri dia panggil. Amal nafsi. Rumah kita apa semua boleh lah. Tapi bawa pada masyarakat, kadang-kadang tak boleh nak itu sangat. Kena pandai-pandai. Itu pun satu masa dulu. Kalau ada muslimat solat guna dia punya, kan dia keluar dengan baju jubah dia tu dah yang sesuai untuk solat, pakai stok apa semua. Masuk waktu solat dia pun solat gitu saja. Atas bawah orang tengok. Padahal pakaian dia tu sudah sempurna untuk aurat, untuk solat tu.
Cuma dia tak pakai telekong lah. Tak boleh lah. Dia macam tak cukup syarat ni. Kenapa dia ni tak pakai telekong ni? Kita diajarkan begitu. Walha bukanlah syarat sah salat. Kena pakai telekong. Pakai telekong pula kena pakai cap apa dia? Siti Khadijah. Kamai. Apa dia? Dia punya iklan tu. Nah, apa? Ibu teringin macam mana? Ingat dah. Ada. Macam-macam lah dia punya iklan tu. Baik, kita tengok lagi ni. Sikit lagi nak habis ni. Jadi yang kata solat sunat tasbih ni tidak sunat adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal dan secara umum dalam mazhab Hambali. Jadi siapa yang tak terima ataupun tak nak beramal ataupun apa nama? Dialah dia pilih untuk tidak mahu menerima solat sunat tasbih sebagai salah satu solat sunat, maka kita kata tak apa, dia pegang mazhab Hambali tu walaupun dia tak tahu apa pun. Dia kata, ni mazhab Hambali ni, tak apa. Walaupun begitu, seorang tokoh besar mazhab Hambali iaitu Ibnu Qudamah. Yakni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ibnu Qudamah ni dia sedikit selisih zaman dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bahkan dia ada kitab yang dia ringkaskan hasil daripada kitab Ihya Ulumuddin, dia ringkaskan jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Al-Imam Ibn Jauzi yang saya kata mutasyaddid, yang agak kerah dalam hadis, yang banyak palsukan hadis yang bermasalah tu, dia hampir satu zaman dengan Imam Ghazali. Dia telah ambil kitab Ihya, dia semuk hadis-hadis dalam tu, dia buat kitab yang bertajuk Minhajul Qasidin. Mari Ibn Qudamah beberapa tahun kemudian ringkaskan jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini ulama dia khidmat sesama mereka. Mereka bukan menghina atau mengkritik semata-mata, tapi mereka khidmat kepada sesama mereka. Ini cara ulama, mereka khidmat sama mereka daripada zaman ke zaman sampailah zaman kita. Baik, sebagaimana saya itu membuat pada tafsir Al-Azhar dengan bantuan Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli terhadap tafsir Juz'u Amma, tafsir Al-Azhar yang kemudian diterbitkan dengan tajuk Tadabbur Hikmah Juz'u Amma. Nah, itulah konsep dia. Kita nak khidmat kepada Buya Hamka, memantapkan lagi karya yang dia tinggalkan, di mana ada lagi ruang untuk ditambah baik, iaitu tentang status-status, rujukan-rujukan yang mungkin dia tak kemukakan secara baik, maka kita kemaskinikan. Maka bila orang baca tu, orang dapat dua ilmu. Ilmu daripada Buya Hamka, tafsir itu sendiri, dan ilmu takhrij daripada Dr. Ruzaimi Ramli, yang menyatakan tentang kedudukan sekian. Jadi itu satu bentuk nilai tambah, bukannya satu penghinaan. Nah, baik, katanya lagi apa dia? Walaupun begitu, dia kata, Ibnu Qudamah telah berkata, jika ada orang yang melakukannya, maka hal tersebut tidak mengapa. Biasanya lafaz tidak mengapa ni la ba'sa bih. Dia kata, la ba'sa. La ba'sa ni okey lah, tak ada apa-apalah, boleh lah, okey lah. Gitu. Ibnu Qudamah kata, nak buat tu boleh lah. Sebab hadis ada, cuma tak kuat. Banyak pula tu, tapi ialah semua bermasalah. Boleh lah. Boleh. Gitu. Semoga-moga dapat pahala. Gitu. Baik, katanya lagi apa dia? Hal ini kerana solat-solat sunat dan kelebihan amalan tidak disyaratkan mesti berdasarkan hadis sahih, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sebab tu solat sunat hajat apa semua tu dalam mazhab Syafi'i dia jadi luas. Kalau ikutkan sebenarnya solat sunat je belaka tu. Solat sunat lah. Usalli lillahi ta'ala. Usalli raka'ataini lillahi ta'ala. Solat sunat mutlak. Nah, solat sunat apa tu? Tak ada. Usalli raka'ataini lillahi ta'ala. Tu kalau lafaz, kalau tak lafaz, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lintasan nanti apa dia? Ya Allah, aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Tu. Solat sunat. Nah. Tetapi dalam solat sunat tu ada hajat-hajat khusus. Maka dinamakanlah solat sunat hajat. Kemudian ulama pula ajar kaifiat dia. Moleknya
Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca ni. Memang ada Rasulullah sebut. Rasulullah bila solat sunat dia suka baca yang pendek-pendek. Ayatul Kursi adalah ada. Tapi untuk kata solat sunat hajat, ini kaifiat dia. Sebenarnya tidak wajar berlaku begitulah. Tapi dek kerana wallahu a'lam dalam mazhab Syafi'i ini dia agak advance dalam bab ni. Jadi solat sunat tu jadi banyak lah. Solat sunat hajat, solat sunat tolak bala, solat sunat ni, solat sunat tu. Yang terbaru apa dia? Solat sunat lepas akad nikah ni. Macam mana solat sunat lepas akad nikah? Niat dia nak tanya. Usolli rakaatain ini ba'da nikah. Kau lagu mana? Sebenarnya solat sunat je lah. Kalau ada hajat, sebutlah dalam tu dah, dalam sujud, dalam doa, dalam kita punya hati munajat pada Allah. Ada. Niat tu kalau kita lintasan niat, lafaz niat lagu mana? Dah kalau kita mazhab Syafi'i lafaz niat. Usalli raka'ataini apa dia? Ala majalis an-nikahi. Atas majlis nikah aku ni. Begitu. Jadi macam-macam dia jadi timbul pula. Solat sunat sebelum nikah, solat sunat ada nikah, ada dah seumpamanya. Jadi solat tu tak ada masalah. Bila-bila masa pun asalkan tidak waktu haram tu. Lepas Jumaat. Lepas subuh dengan lepas asar. Dah waktu matahari 12 tengah hari tu. Okey je bila-bila pun. Asalkan jangan waktu haram. Nah. Jadinya jadi tak perlu solat sunat sebelum nikah ya ustaz. Dah, kalau nak solat tak ada masalah. Kena faham konsep solat sunat ni, solat je lah bila masa pun. Nah, kalau kata kita solat sunat tu dengan tujuan ya. Solat mutlak aja sunatnya. Kalau tak buat tak ada masalah. Tapi kalaulah nak buat dengan niatnya solat tu nak munajat pada Allah supaya perkahwinan tu diberkati, tak ada masalah. Cuma jangan khususkan kata ni solat sunat akad nikah. Tak ada. Tak ada lah. Jadi kalau nak solat juga apa dia? Solat syukur, nak solat mutlak tu sebab apa? Nak syukur pada Allah. Tak ada masalah. Dalam solat tu nak berdoa pada ya Allah, kalau jodoh kami ni sampai akhir hayat apa semua. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan ada kaifiat dan juga niat khusus apa semua. Niat solat sunat tu nak terima kasih pada Allah, syukur, tak ada masalah. Jangan khususkan saja. Yang khususkan tu dia jadi macam-macam lepas ni tu. Kita khawatir ke depan tu ada solat sunat sebelum nikah, solat sunat selepas nikah. Nah, apalah macam-macam. Ada kita tanya, ada wuduk dah ke? Alamak, tak ada wuduk. Lepas tu pun solat sunat ke apa dia? Aduh, hai. Tak tahu orang suruh solat, kita pun solat. Cari pasal, Baik. Nama gambar ni Kak Safiah, Seterusnya apa dia? Boleh. Sebaliknya kumpulan yang mensahihkan hadis ini katanya apa dia? Berpendapat bahawa solat tasbih merupakan salah satu solat sunat yang digalakkan bahkan mustahab. Istilah kadang-kadang digunakan mustahab. Yang disukai lah mustahab. Ini ialah pegangan muktamad ulama mazhab Syafi'i. Nampak tak perbezaan? Mereka turut mengatakan bahawa solat tasbih boleh dilakukan secara bersendirian maupun secara berjamaah. No wonder dalam masyarakat kita memang solat sunat tasbih ini di antara solat sunat yang diajarlah, yang disebarkan tadi, di kadang-kadang diterghib, yakni dimotivasikan untuk buat. Ibnu Salah berkata, yakni Ibnu Salah ni ulama hadis mazhab Syafi'i. Dia kata pernah ditanya tentang hukum melakukan solat hajat secara berjamaah. Solat hajat. Adakah solat hajat secara khusus? Rasulullah pernah ke buat satu solat namanya solat hajat? Tak ada. Fil haqiqah tak ada. Tapi solat sunat mutlak
yang nak minta hajat dengan Allah. Itu tak ada masalah. Tapi isunya kemudian disebabkan mazhab Syafi'i ini kita diajarkan untuk melafazkan niat, maka para ulama terpaksalah tulis juga usalli sunnatan hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Wa fil haqiqah sebenarnya duduk ngadak tu Allahu akbar, lintasan hatinya solat sunat 2 rakaat karenamu ya Allah. Lepas tu dalam tu kita minta lah hajat macam-macam kita tu. Nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Tak apa, tak ada masalah. Nah, katanya lagi apa dia? Ibnu Salah ditanya tentang hukum melakukan solat hajat secara berjemaah. Adakah pelakunya akan mendapat pahala? Ulama mazhab Syafi'i ini menjawab, ya. Mereka akan diberi pahala apabila melakukannya dengan ikhlas. Ia adalah solat yang disunatkan, bukan bid'ah. Itu dia. Fatwa Ibnu Salah. Saya berpendapat, kata guru kami ini, hafizahullah ta'ala, hadis berkenaan solat tasbih ini lemah, namun bukan palsu. Karena faktor lemah kan banyak. Dan antara faktor lemah ni disebabkan masalah perawi. Kadang-kadang teks dia tak ada masalah. Tapi disebabkan perawi tak ada masalah, maka dia jadi jatuh darjat dia. Jadi teks dia sahih. Secara umumnya teks dia sahih. Cuma riwayat itu secara keseluruhan menyebabkan statusnya jadi rendah. Jadi jatuh, jadi lemah. Maka katanya, justru siapa yang ingin mengamalkannya, maka tidak boleh dilarang. Bahkan mazhab Syafi'i secara mutlak kata, secara muktamad kata, ia adalah sunnah yang dituntut ataupun sunnah yang digalakkan. Kemudiannya, sama ada ia melakukan secara bersendirian maupun secara berjamaah. Maka terjawablah soalan kenapa kita mazhab Syafi'i agak sukalah untuk apa kita panggil, didorong untuk melakukan solat sunat tasbih ni. Sedangkan kalau kita pergi di luar negara apa semua, khususnya di negara-negara mazhab Hambali, Saudi ke mana, negara-negara Arab tu, bila kita sebut solat tasbih, dia berpening lagu mana solat tasbih. Kita kata setiap kali pergerakan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar. Tak ada dia kata gini ni. Kami ada. Bahkan kita tunjuk hadis ada ni. Memanglah hadis lemah, tapi banyak riwayat. Jadi ulama mazhab Syafi'i antaranya Ibnu Salah kata sunat sebenarnya tu. Jadi qaul mu'tamad mazhab Syafi'i menyebutkan begitulah. Wallahu taala a'lam. Baik, kita tengok sebelah tu. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tajuk depan ni sedap ni. Minggu depan dah tak agak. Okey, ada soalan ke? Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, kalau hadis yang berkenaan bukan fadail amal, tak adalah jadi status yang naik macam ni tak Maksud boleh. Kak Ina macam mana? Sekali lagi. Maksudnya hadis-hadis yang berkenaan fadail amal ni, kalau dia lemah pun tapi banyak riwayat, naikkan taraf dia boleh jadi hasan. Ya. Tapi kalau berkenaan dengan akidah ke hukum, Tak ada. Itu tak boleh. memang jelas. Yang berkaitan akidah dengan hukum hakan halal haram, dia mesti hadis yang bold. Dia tak boleh. Tapi dalam bab fadailul amal, targhib wa tarhib, motivasi untuk beramal, motivate dan demotivate, masih lagi ulama. Sebab tu Imam Bukhari pun ada kitab hadis yang bertajuk, dia panggil apa dia? Sahih Bukhari dia tu disyaratkan sahih saja. Dia ada satu lagi kitab yang bertajuk, Allah tak ingat lah. Tapi dalam hadis tu Imam Bukhari masukkan juga riwayat-riwayat yang lemah. Kenapa? Kerana ia termasuk dalam urusan targhib wa tarhib adapun fadailul a'mal. Jadi kategori itu taksim pembahagian itu kita kena jelas. Okay, Ustaz. Contoh fadailul amal ni tadilah solat, siapa yang solat sekian dapat pahala sekian-sekian. Kerana hadis-hadis palsu pun isyaratnya begitu. Baca syahadah sekali dapat pahala seluruh langit dan bumi, malaikat-malaikat apa semua. Kita kata ni lebih ni. Ada ini
dah terbau hadis palsu dah pula. Tapi sebab itulah antara syarat untuk beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal ni ada berapa? 3 ataupun 5. Yang pertama, hadis itu mesti ada dulu konten yang sama dalam Quran ataupun hadis sahih. Hadis yang lemah ni kalau kita nak beramal, pertama, hadis tu sendiri kena ada teks dia sama sebiji dalam Quran ataupun dalam hadis sahih. Jadi walaupun dia riwayat lemah, disebabkan teks dia sama sebenarnya. Cuma dia lemah tu kerana urusan the chain of narrator tadi, maka tetap ia boleh diterima lah. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, dia mesti tidak terlalu dhaif. Tidak lemah, dia panggil dhaif jiddan, tak boleh. Yang mendekati kepada palsu, terlalu banyak dia punya kecacatan, tak boleh. Dia hanya mesti dhaif ringan. Yang ketiga, tidak boleh menisbahkan ia secara langsung kepada Rasulullah SAW. Maksudnya, kita tak boleh kata, ya betul, ni secara jazam dia panggil, secara putus, bahawa ni Rasulullah sebut macam mana hadis sahih. Tak boleh. Kita hanya boleh kata, dikatakan, kita panggil sirah tamrid, kita guna satu kalimah yang mengisyaratkan bahawa kita para ulama pun tak pastilah dikatakan. Gitu. Waruya, dan adalah riwayat yang sebut. Gitu. Jadi kalimah-kalimah itu menunjukkan bahawa hadis itu ada masalah. Dan para ulama takkan kata, Rasulullah sebut ni gini ni. Tapi yang jadi masalah masyarakat kita, sebahagian asatizah duk guna hadis palsu, hadis lemah ni, tanpa menyebutkan dawabit tadi, disiplin-disiplin tadi. Paling tidak 3 atas tu. Dia ada 2 lagi, saya tak ingat. 3 tu pun dia tak sebut dulu. Sedangkan dalam bab yang sama, duk ada hadis sahih, bukan main banyak lagi. Jadi benda-benda begitulah yang jadi pergelutan ataupun kita kata pertembungan pemikiran. Ada ulama dia suka guna hadis dhaif, lantas dia istimbatkan hukum untuk satu perkara tu sebagai diharuskan. Tengok. Dia kata para ulama dah haruskan, apa masalahnya? Kita kata harus ni apa kedudukannya? Harus ni buat tak apa, tak buat pun tak ada masalah. Kita kata, Ustaz, dalam bab yang sama ni, ada hadis sahih ni. Tak apalah, anda nak pakai ulama kata harus. Ulama kata harus dengan Nabi kata sunat, yang mana kita nak pakai ni? Itulah pertembungannya itu. Itu dalam masalah kematian, apa semua, tahlil arwah, apa semua tu. Kita kata, apa yang Nabi ajar dulu? Yang sunnahnya apa dia? Dia kata, tak apalah yang Nabi ajar tu. Masalah sekarang, kita buat yang kita nak buat sekarang ni pun, ulama-ulama sudah haruskan. Kita jam. Jadi kamu nak buat yang ulama haruskan, yang harus, tak tahulah dapat pahala ke tidak ke, dia macam tidak ada keputusan. Kena cara jadi ada pahala, tak kena cara jadi dosa. Harus. Tapi kalau yang Nabi suruh benar-benar ada jelas dalil hadis apa semua begitu begini, amal-amal para sahabat, confirm sunnah, yang sunat hukumnya pahala confirm. Saya tak apa Ustaz. Pahala banyak dah. Itu dia. Saya tak apa, pahala banyak dah. Ikut mung lah. Kita kata ikut mung lah. Tapi itulah sepatutnya soalannya adalah, ya Rasulullah buat ni lagu mana? Soalan kita dalam mengaji agama macam kita ni lah, mengaji khusus. Kalau orang di luar sana surah masjid, payah juga kita nak bagi faham. Tapi kita yang mengaji khusus ni, paling tidak cara kita tanya soalan pun kena nampak lah kita orang belajar. Jadi Ustaz-Ustaz, yang sunnah Nabi macam mana dalam bab ini? Maka jawapannya pun Ustaz-Ustaz tak boleh pandai-pandai lah. Tapi kalau soalannya apa dia? Kebiasaannya di sini macam mana? Kebiasaan. Sedap lah goreng. Kebiasaan sini. Kalau apa nama? Kalau nak buat apa dia? Beranak tu? Cukur jambul ni. Tahnik. Dia kata sini biasa kalau tahnik kena kambing golek dan weka. Anak lelaki perempuan, dia kata anak perempuan, anak lelaki tak kira lah. Kambing lah, kena kambing. Beri-beri tak boleh? Tak boleh, kena kambing.
Kambing pula kena golek. Kari-kari tak main, kena golek. Itu kebiasaan. Jadi kalau sunnah Nabi, tahnik, saya tukar dengan tahnik dengan apa nama akikah tadi ya, minta maaf. Tahnik itu cukup mudah. Boleh dibuat sendiri sebenarnya. Tapi amalan masyarakat kita kena panggil orang jamu makan apa semua. Kalau orang tu tak berapa ada rezeki banyak apa semua nak jamu orang surau masjid yang sentiasa lapar itu. Banyak ratus jugalah habisnya. Nah, melainkan dia memang ada rezeki lebih, memang dia niat nak jamu, itu cerita lain. Memang dia ada allocation budget yang sufficient allocation budget untuk digunakan. Tak apalah. Tapi ni dia pun suami isteri kerja lebih kurang dah, anak sulung, baru nak establish hidup, duduk pun rumah sewa 500 900 lagi. Nah, tiba-tiba boleh nak buat apa nama? Nak buat tahnik tu, nak tiru ala-ala artis, ada berendoinya, ada marhabannya. Habislah, banyak habis-habisnya. Last sekali dia kata, tak payah buat lah. Tengok tertinggal ada satu sunnah yang besar. Walhal cukuplah mudah. Paling-paling tinggi pun bawa anak pergi jumpa lah mana-mana ustaz yang kita rasa thiqah, yakni kita yakini. Jangan bagi saya. Saya setakat ni saya tolak belakang lagi. Aku tak berani. Budak kecil. Anak saya pun saya tak cukup takut. Adalah 2-3 orang panggil ustaz, tahnik ana. Carilah. Carilah yang lebih soleh sikit, yang lebih alim, yang lebih tawaduk sikit. Kita rasa kita tahulah diri kita macam mana, tak payahlah carilah. Saya bagilah beberapa nama yang lebih sesuai begitu. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi kita ni, pukul 10 dah. Rasa seronok sikit mula awal ni pukul 9 . Ada soalan apa dah tu Ustaz? Tak ada apa dah, boleh wrap up lah. Boleh Ustaz. Ustaz udah rehat kan, letih balik pada Sungai Petani, terus kerja pula kan? Saya sampai Kedah petang semalam, balik ada kuliah. Tak rehat lah Ustaz. Malam tadi, hari ni cuti. Cuti pun biasalah mem suruh hantar ambil. Tak ada pasal sini. Tak ada rehat jugalah ya. Jadi apa, okey Ustaz, kesian Ustaz pun tak rehat kan, jadi malam ni boleh tidur awal. Dia ambil yang kereta, sebab tak larat bawa motor lah panas. Dah bawa kereta, balik pukul 5, sampai rumah pukul 7, 2 jam. Aduh, memang teruk lah. Itulah, insyaAllah. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita bagi Ustaz rehat awal lah malam ni ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.